Baik, kita mulakan surah Yusuf mulai daripada ayat 81. Surah Yusuf mulai daripada ayat 81. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irji'u, kembalilah olehmu. Ila, kepada abikum, bapa kamu. Faqulu, maka katakanlah olehmu. Ya abana, wahai bapa kami. Inna, sesungguhnya, ibnaka, anak engkau, saraka, telah mencuri ia. Wama, dan tiada, syahidna, telah kami saksikan, illa, melainkan, bima, dengan apa yang, alimna, telah mengetahui kami, wama kunna, dan tiada adalah kami, lil ghaib, bagi yang gaib, hafizin, orang-orang yang menjaga. Ayat 82. Was'al, dan tanyalah oleh engkau, al-qaryata, akan negeri, allati, yang, kunna, adalah kami, fiha, padanya, wal'ir, dan kabilah, allati, yang, akbalna, telah kami jumpai, fiha, padanya, wa inna, dan bahawasanya kami, lasodikun, sungguh orang-orang yang benar. Baik. Cerita selanjutnya tentang kisah Nabi Yusuf, yang mana sekarang ini adik yang dibawa, iaitu Bunyamin, telah ditangkap disebabkan dalam karungnya ada piala raja. Jadi,
mereka adik-beradik ini putus asa. Macam mana nak memberitahu kepada bapanya, sedangkan dia mengambil adiknya yang bernama Bunyamin itu juga dengan sumpah, iaitu sumpah menyebut nama Allah. Jadi hal ini bukan ringan bagi mereka. Hal ini berat sebab mereka mengambil Yusuf, tidak ada ikatan sumpah. Tapi mereka nak bawa Bunyamin, mereka kena bersumpah. Dan mereka perlu bawa dan kembalikan. Mereka sudah berputus asa kerana tak dapat nak diganti. Kalau boleh diganti, salah seorang sanggup jadi penggantinya asal Bunyamin jangan ditangkap. Tapi pembesar negeri, dia tidak boleh berbuat demikian. Dia hanya menahan orang yang didapati bersalah, yang mana barangnya atau ada dalam karungnya. Itu yang dia boleh buat. Jadi ada di antaranya yang kata mereka tak nak balik. Saya akan tetap di sini juga sehingga bapa izinkan aku balik ataupun Allah menghukum aku. Itu di antaranya yang tua yang mereka berkata demikian. Jadi Nabi Yusuf mencelah. Katanya, irji'u ila abikum, diajarkan. Kembalilah olehmu kepada bapa kamu, baliklah. Baliklah, jumpa bapa kamu. Faqulu, maka katakanlah olehmu, ya abana, wahai bapa kami, inna benaka sariqah. Sesungguhnya anak engkau telah mencuri. Wa ma syahidna, dan tiada telah kami saksikan. Mana dia mencuri, kami tak nampak dia mencuri. Illa bima alimna, melainkan dengan apa yang telah mengetahui kami. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin, dan tiada adalah kami bagi yang ghaib, orang-orang yang menjaga. Yang ghaib ni maknanya yang tak nampak. Jadi kami tak saksikan yang Bunyamin ini mencuri, tak nampak. Tapi melainkan apa yang kami ketahui, bahawa barang istana itu ada dalam karungnya. Dan kami juga tidak dapat nak menjaga waktu ghaib. Waktu ghaib ni lil ghaibi ni maknanya ketika tidak ada. Mana benda yang tak nampak, kami tak jaga. Benda tu berlaku yang di luar pengetahuan kami. Jadi di Nabi Yusuf, mengajarkan adik-beradik itu supaya pulang dan supaya suruh mengatakan demikian. Kemudian diajar lagi, was'alil qaryata, dan tanyalah oleh engkau akan negeri allati kunna fiha, yang adalah kami padanya. Kalau bapa tak percaya, tanyalah penduduk negeri yang ada bersama kami pada masa itu. Wal-ir, dan kabilah allati aqbalna fiha, dan kabilah yang telah kami menghadap padanya atau berjumpa padanya. Jadi kalau tak percaya juga, tanyalah kabilah yang sesaing dengan kami. Tanya mereka. Kalau bapa tak percaya. Artinya apa yang diajarkan oleh
Nabi Yusuf ini, mereka jadikan panduan untuk berani menghadap orang tuanya. Sambung lagi. Qala telah berkata ia. Bal bahkan. Sawwalat telah memandang mudah ia. Telah memandang mudah ia. Lakum bagi kamu. Anfusukum oleh diri-diri kamu. Amron akan urusan. Fasobrun, maka sabar itu jamil, yang baik. Asa, mudah-mudahan. Allahu Allah, an bahawa ya'tiani ia datangkan kepadaku bihim akan mereka jami'an semuanya. Innahu sesungguhnya dia, dialah Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Hakim lagi maha bijaksana. Simak semula. Ringkasannya, bahawa anak-anak Nabi Yaqub ini pun balik dan bersemuka dengan orang tua itu dan bercakap sebagaimana yang Nabi Yusuf ajarkan mereka. Apa jawab ayahnya? Qala telah berkata ia, bal sawwalat lakum anfusukum amran. Bahkan telah memandang mudah ia bagi kamu oleh diri-diri kamu akan urusan. Jadi bapaknya dia berkata, kamu menganggap mudah je urusan ini. Artinya, kalau dulu bawa Yusuf hilang. Sekarang bawa Bunyamin pun kena tahan. Mudah sangat. Urusan kamu ini. Kemudian di kata-kata daripada Nabi Yaqub ini, fasabrun jamil, maka sabar itu yang baik. Apa maksudnya? Maksudnya dia mensabarkan diri dia sendiri. Sabar je lah aku. Bahasa kita macam itulah. Sabar je lah aku. Itu maksudnya. Kemudian dia meneruskan kata-kata asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Mudah-mudahan Allah bawa ia datangkan kepada aku akan mereka semua. Ini sesuatu kata-kata yang pelik didengar oleh anak-anaknya.
Ya, dalam keadaan yang dia sedih mendengar berita ya penahanan ya siapa Bunyamin, ya dia mensabarkan diri dia dan mengatakan mudah-mudahan Allah bawa ia datangkan kepadaku akan mereka semuanya. Jadi ni ya sesuatu pengharapan yang pelik didengar oleh anak-anaknya. Ya, dia boleh kata ya semoga Allah datangkan ya mereka semua kepadaku. Baik Yusuf, baik Bunyamin. Ya, moga didatangkan ya kepadaku semuanya itu. Ini maknanya si anak memang bila dengar kata daripada orang tua ni, memang orang tua ni ya pelik betul. Ya. Jadi si anak ni kadang menganggap dah nyanyuk orang tua ni. Macam tu lah. Ya. Baik, sama lagi ya. Wa tawallah, dan telah berpaling ia. Dan telah berpaling ia anhum dari mereka. Qala, telah berkata ia, ya Asafa, wahai duka citanya aku. Ya Asafa, wahai duka citanya aku. Ala, atas Yusuf. Wa biyaddat, dan telah jadi putih ia. Dan telah jadi putih ia. Ainahu, akan kedua matanya. Ya Asafa, wahai duka citanya aku. Ala Yusuf, atas Yusuf. Wa biyaddat, dan telah jadi putih ia. Dan telah jadi putih ia. Ainahu, akan kedua matanya. Minal huzni, daripada kerana duka cita. Wahwa, dan dia kazim, amat menahan duka cita. Saya masuk semula. Wa tawalla anhum, dan telah berpaling ia dari mereka. Maknanya setelah dia mendengar ya anak-anaknya bercerita kisah Bunyamin kena tahan. Ya, dan ayahnya pun ya sudah menerima dan mendengar cerita itu. Wa tawalla, dan telah berpaling ia anhum dari mereka. Maknanya dia pun beredar daripada anak-anaknya. Wa qala, dan telah berkata ia, ya Asafa, hai alangkah duka citanya aku.
Hai alangkah duka citanya aku. Wawa dan dia, Kazim yang menahan duka cita. Okay, simak semula ya. Wa tawalla anhum, dan telah berpaling ia dari mereka. Mana setelah mendengar hujah-hujah daripada anak-anaknya. Memang anak-anaknya menganggap dirinya tak tahu. Okay. Yang lain pun samalah. Maknanya ia bersatu hati dalam mempertahankan hak kuburan moyang mereka. Baik. Innahu wal alimul hakim. Sesungguhnya dialah, iaitu Allah, maha mengetahui, hakim lagi maha bijaksana. Wa tawalla, dan telah berpaling ia. Sambung ya. Ayat 84. Dan telah berpaling ia. Anhum, dari mereka. Qala, telah berkata ia. Ya asafa. Wahai. Ya asafa. Wahai. Alangkah sedihnya aku. Wahai alangkah sedihnya aku. Nanti saya masuk mula. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa. Okey. An Yusuf, dari Yusuf. Wabiyaddat, dan telah jadi putih ia. Dan telah jadi putih ia. Ainahu, akan kedua matanya. Minal khuzni, daripada duka cita. Bahwa maka dia, Kazim, yang amat menahan duka cita. Yang amat menahan duka cita. Saya masuk mula. Wa tawalla anhum, dan telah berpaling ia dari mereka. Maknanya Nabi Yakub, ia beredar daripada kumpulan anak-anaknya. Dia beredar keluar. Sambil dia berkata, wa qala, dan telah berkata ia, ya asafa. Wahai alangkah duka citanya aku.
ala Yusuf, atas Yusuf. Wa biyaddat ainahu, dan telah jadi putih ia akan kedua matanya. Minal huzni, ya, kerana duka cita. Fahuwa kazim, maka ia yang menahan duka cita, yang amat menahan duka cita. Baik, saya semula. Wa tawalla anhum, dan telah berpaling ia anhum dari mereka. Wa qala, dan telah berkata ia, ya asafa, wahai duka citanya aku. Qalu, telah berkata mereka, tallahi, demi Allah. Sambung Wa qalu, telah berkata mereka, tallahi, demi Allah. Tafta'u, engkau sentiasa. Tafta'u, engkau sentiasa. Tazkuru, engkau ingat. Yusufa, akan Yusuf. Hatta, sehingga. Takuna, adalah ia. Haradon, berpenyakit. Au takuna, atau ia jadi. Minal hatiin, daripada orang-orang yang binasa. Satu lagi, qala, telah berkata ia. Innama, sesungguhnya tidak lain. Sesungguhnya tidak lain, aku mengadu. Sehingga takunu, ia ada. Harodon, semak semula. Hatta takuna harodon, sehingga jadilah engkau. Hatta, sehingga. Takuna, jadilah engkau. Harodon, berpenyakit. Au takuna, atau engkau jadi. Minal halikin, daripada orang-orang yang akan dibinasakan. Baik, saya semula. Wa tawalla anhum, ayat dia, saya ulang balik ayat yang ke-84. Wa tawalla anhum, dan telah berpaling ia dari mereka. Nabi Yakub, dia tak nak pandang muka anak-anaknya lagi dah. Dia pandang ke lain.
Ini pun dirakam oleh Allah Ta'ala. Kerana apa? Minal huzni. Ya, kerana duka cita atau peri kemanusiaan. Wa huwa kazim, maka dia kazim yang menyerap. Mana sama ya, yang amat duka cita. Tapi peranan dia tu, peranan dia menyelongsa beg-beg tetamu-tetamu yang hadir tanpa ada rasa takut, segan, segan, milu, tak ada padanya. Wa huwa kazim, dan dia kazim yang banyak menahan duka cita. Lagi satu, qala telah berkata ia. Telah berkata ia, anhum dari mereka. Wa qala, dan telah berkata ia. Semak semula. Au takuna, atau engkau jadi minal halikin, daripada orang-orang yang binasa. Biasa mas semula. Qalu, telah berkata mereka, tallahi, demi Allah, kata anak-anaknya, demi Allah, tafta'u, engkau sentiasa, tazkuru, engkau ingat, Yusufa, akan Yusuf. Kata anak-anaknya, demi Allah, bapa ni asyik ingat Yusuf je. Macam itulah bahasa ke. Ya. Bapa ni asyik ingat Yusuf je. Yusuf dah tak ada kan. Ya. Hatta takuna harodon, sehingga jadilah ia berpenyakit. Au takuna, atau engkau jadi minal halikin, daripada orang-orang yang dibinasakan. Halikin. Jadi bapa asyik ingat Yusuf je. Tengok sekarang dah sakit. Ya, mata dah tak boleh nampak. Kerana bapa asyik menangis je. Ya. Sekarang dah tak nampak lah mata. Diseliputi oleh kain. Ya. Maknanya di sakit, siapa ni? Bapaknya sakit kerana terlampau merindui Yusuf. Terlampau merindui. Itu yang anaknya di sini kata au takuna minal halikin, atau engkau jadi daripada orang yang binasa. Apa maksud? Tentulah bahasa ni taklah kasar. Ya, tapi bahasa macam binasa ni, ya, macam kita dengar kasar sangat. Ya, tapi sebenarnya bahasa ini kalau kita bahasakan kita, bapa asyik ingat Yusuf je. Ya, sebab itulah bapa mata dah tak nampak, dah sakit dah. Ya. Kalau bapa berterusan macam ni, habislah pak. Ya, kalau bapa berterusan macam ni. Jadi kalau kita letakkan bahasa kepada kebiasaan, dia akan berbunyi demikianlah. Taklah nampak macam, kalau macam ni bapa habislah, binasa lah.
jadi kasar bahasa macam tu. Tapi bila kita susunkan dengan kebiasaan bahasa kita, sudah tentulah sebenarnya bahasa itu berupa satu nasihat. Baik, apa kata bapaknya? Qala, telah berkata ia. Innama, sesungguhnya tidak lain. Ashku, aku mengadu. Bathi, kesusahanku. Wahuzni, dan kesedihanku. Ilallah, kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu. Minallahi, daripada Allah. Mala, apa yang tidak. Ta'lamun, kamu ketahui. Jadi bila si anak tadi mengatakan bapa ni asyik ingat usop, kan bapa dah sakit macam ni, mata dah kabur, asyik nangis. Kalau macam ni susah lah Pak. Bahasa dia macam tu. Apa kata si ayah ni? Qala, telah berkata ia. Innama asku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya tidak lain aku mengadu kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah. Ini bahasa. Tadi bahasa penderitaan. Penderitaanku dan kesedihanku. Jadi si bapa ni, dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Melainkan dia katakan sesungguhnya tidak lain aku mengadu penderitaanku dan kesedihanku kepada Allah. Wa'alamu minallah, dan aku mengetahui daripada Allah ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Nabi Yaqub ni dia katakan dia mengetahui daripada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi dia yakin lagi bahawa Yusuf itu masih hidup. Masih dalam keyakinan dia, Nabi Yusuf masih ada lagi. Maknanya zaman itu mereka jumpa dengan Nabi Yusuf. Itu dikatakan zaman Nabi. Zaman Nabi ialah mereka yang hidup sesama dengan Nabi. Itu dikatakan zaman Nabi. Mengikut ilmu usul hadis. Jadi dia kata lagi apa? Sesungguhnya tidak lain aku mengadu penderitaanku dan kesedihanku kepada Allah. Wa'lamu, dan aku mengetahui minallah, daripada Allah. Ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Jadi orang tua ni yang bernama Nabi Yaqub ni, dia tak nampak pun, tak menyusahkan anak-anak dia. Suruh buat kerja itu, kerja ini. Dia tak ada. Mana walaupun Allah memberikan anugerah yang banyak, tapi mereka kadang sukar untuk berbelanja. Itu Nabi Yaqub kata, aku mengetahui minallah, daripada Allah, apa yang tidak kamu ketahui. Aku tahu daripada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi bahasa ini pun dah cukup memberikan kepahaman kepada mereka. Jadi selama ini dia masak,
Dia masak, macam itulah kedudukannya. Tapi Nabi Yusuf, Nabi mengenai tentang Nabi Yakub, Nabi Yakub dia mempunyai ilmu yang luas, yang mereka, si anak-anak ini tidak perasan. Cukup diletak nota saja pun cukup. Si anak-anak itu pun dia boleh faham. Kalau seorang tua yang yang berpengetahuan, hanya cukup letakkan nota saja, sepatutnya anak-anak pun faham. Sebab itu, dia mempunyai ilmu yang tidak diketahui oleh si anak-anaknya. Baik, apa lanjutan daripada cerita ini, sambung lagi. Ya baniyah, wahai anak-anakku. Izhabu, pergilah olehmu. Pergilah olehmu, izhabu, fatahassasu, maka cari rahsialah olehmu. Maka cari rahsialah olehmu. Dalam braket selidiki. Min daripada Yusufa, Yusuf, wa akhihi, dan saudaranya. Wala tai'asu, dan jangan kamu putus asa. Min rauhillah, daripada rahmat Allah. Innahu, sesungguhnya dia, la yai'asu, tidak ia putus asa. Min rauhillah, daripada rahmat Allah. Daripada rahmat Allah. Innahu, sesungguhnya, la yai'asu, tidak ia putus asa. Min rauhillah, daripada ruh Allah. Wala yai'asu, dan la yai'asu, tidak ia putus asa. Min rauhillah, daripada rahmat Allah. Illal qaumul kafirin, melainkan kaum orang-orang yang kafir. Bersama semula, ya bunayah, ya baniyah, wahai anak-anakku. Izhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi, maka cari rahsialah olehmu daripada Yusuf dan saudaranya. Artinya malaikat juga ikut arahan Nabi Sulaiman. Ikut arahan. Ini seorang tua yang punya ilmu. Dia yakin bahawa anaknya masih hidup. Sebab itu kali ini nasihatnya suruh apa? Suruh cari rahsia. Ataupun selidikilah Yusuf wa akhihi, dan saudaranya. Wala tai'asu min rauhillah, dan jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Itu rauhi, bukan ruh, rauhi.
dengan makna rahmat. Innallaha ya'asu min rauhillah. Sesungguhnya ia putus asa daripada rahmat Allah illal qaumul kafirun, melainkan kaum orang-orang yang kafir. Hanya orang yang putus asa saja yang tergolong sebagai orang-orang yang kafir. Sebab itu iblis juga dia sudah putus asa. Akhirnya dia termasuk orang-orang yang masuk neraka. Apa sebabnya? Sebabnya bila tidak ada kejujuran, maka akan berlaku sesuatu penyelewengan atau penipuan. Tapi di sini kita lihat ayat ini bahawa seorang ayah menasihatkan anak-anaknya jangan putus asa. Iblis putus asa. Sebab itu kita tahu dia sudah putus asa dan dia sanggup untuk jadi ahli neraka dan sanggup untuk dikutuk oleh Allah, terjauh daripada rahmat. Sebab itu si bapa ini menasihatkan anak-anaknya supaya jangan putus asa daripada rahmat Allah. Yang putus asa hanya kaumul kafirin. Kaum yang kafir sahaja. Dia putus asa. Jadi pelik jugalah bila si ayah ni cakap macam ni. Si anak ni pelik lah. Tiba-tiba ayah dia suruh anak-anak ini menyelidiki. Selidik-selidiki, dengar-dengar cerita cari rahsia. Apa yang sudah berlaku kepada Yusuf dan yang berlaku kepada saudaranya iaitu Bunyamin. Sedangkan si anak-anak ni dah yakin Yusuf ni dah mati. Maknanya Yusuf dah binasa dah. Dia dah tahu dah. Tapi bapaknya masih juga pertahankan. Suruh selidiki, cari rahsia di mana Yusuf dan cari rahsia apa dah jadi kepada Bunyamin. Baik, kita hentikan dulu sampai ayat itu. Dan insya-Allah akan datang bagaimana sambungannya lagi. Adakah apa yang dihajatkan oleh orang tua ni untuk mencari kabar berita Yusuf dan Bunyamin ini terlaksana ataupun tidak. Tapi itulah satu ikhtiar seorang ayah memberitahu kepada anak-anaknya suruh mencari kabar berita dengan dua anak ini, iaitu Yusuf dan saudaranya. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Jadi sekadar itu dulu untuk hari ini. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'al lana